Buletin Didik 11 Julai bersama saya Tarushdi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Biarpun berbeza bangsa, keindahan seni bahasa Melayu membawa minat dan tarikan terhadap bahasa rasmi itu. Dibesarkan dalam keluarga berbangsa Cina, tidak menjadi penghalang untuk mereka terus memartabatkan bahasa Melayu. Usaha dua orang guru dalam mendalami dan memupuk minat pelajar dalam bahasa Melayu menjadi aspirasi untuk kita semua. Jika didengar daripada percakapannya, siapa sangka lelaki yang begitu petah dan fasih berbahasa Melayu ini sebenarnya berbangsa Cina. Biarpun mendapat didikan awal di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, minat Cikgu Teo Wei Sing terhadap bahasa Melayu didorong oleh guru-guru di sekolahnya selain menetap di kawasan kejiranan Melayu. Dalam sesi pengajaran cikgu menggunakan bahasa yang lebih mudah. Apabila cikgu menggunakan bahasa yang lebih mudah, sudah tentu kalau kita lihat murid-murid lebih mudah untuk memahaminya. Dan yang kedua, sudah tentu kalau kita lihat cikgu amatlah suka menggunakan seni bahasa khasnya dalam bidang puisi. Apabila cikgu mengajarkan puisi-puisi secara tidak langsung, Cikgu Teo memperkenalkan keindahan bahasa Melayu ini kepada murid-murid yang ada. Cikgu Teo kini berkhidmat di SMJK Tanah Putih sebagai guru bahasa Melayu dan kesusasteraan Melayu. Selain di sekolah, pada usia 39 tahun, beliau juga giat memartabatkan bahasa Melayu melalui pelbagai cara. Ternyata usahanya itu membuahkan hasil apabila anaknya juga petah berbahasa Melayu, malah boleh berpantun. Putera sulung pemangku raja, cemerlang amat mentadbir negeri. Raja dan rakyat berpisah tiada, bijak memerintah makmur negeri. Cinta dan minat yang mendalam terhadap bahasa Melayu turut menjadi ikutan anak muridnya, Wang Wee Fong, yang kini berkhidmat sebagai guru bahasa Melayu di SMJK Chong Hua, Kuala Lumpur. Sejak di bangku sekolah di bawah bimbingan Cikgu Teo, Cikgu Wang menyertai pelbagai pertandingan mendeklamasi puisi, perbahasan, pidato dan syarahan bahasa Melayu. Saya lihat ia sebenarnya merupakan satu tanggungjawab bagi setiap warga Malaysia untuk mencintai dan juga mempunyai rasa megah terhadap bahasa kebangsaan kita ini. Jadi sebagai seorang pendidik pada hari ini, saya sentiasa cuba untuk mencetuskan inspirasi kepada anak-anak murid saya yang terdiri daripada pelbagai kaum. Melayu ada, Cina ada, India pun ada, untuk menerapkan rasa cinta terhadap bahasa dalam jiwa mereka. Baru 3 tahun berkhidmat sebagai guru bahasa Melayu, Cikgu Wang akui cabaran yang tinggi dalam memupuk minat dan cinta terhadap bahasa itu, lebih-lebih lagi di zaman moden ini. Namun pendekatan tertentu digunakan untuk membimbing pelajar-pelajarnya. Untuk menguasai bahasa Melayu, izinkan saya untuk kongsikan 3B. B yang pertama, banyak membaca. B yang kedua, banyak menulis. B yang ketiga, berani berbahasa. Berani berbahasa Melayu. Dan saya yakin dan percayalah kemahiran bahasa Melayu dalam kalangan murid-murid sekolah kita pada hari ini pasti dapat ditingkatkan kalau kita yakin dan kita mencintai bahasa kita sendiri. Sampai ke pangkal lengan. Baiklah, sama-sama kita lihat. Pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR menjadi cabaran terhadap murid berkeperluan khas MBK. Sesi persekolahan sebelum ini melalui program pendidikan khas integrasi PPKI berdepan kesukaran untuk membiasakan diri dengan perubahan norma baharu. Sebagai usaha membantu mereka serta ibu bapa mengatasi cabaran itu, Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Selayang Baru menganjurkan seminar khas. Menurut pakar motivasi Muhammad Sattar Ramli, selain guru, bimbingan ibu bapa amat penting dalam usaha memastikan murid berkeperluan khas dapat mengadaptasi perubahan pendidikan. Saya terfikir tentang satu perkataan yang besar. Atau boleh saya kongsikan dua. Satu daripadanya adalah reflection. Guru-guru memang selalu buat refleksi kan selepas akhir pengajaran, apakah refleksi. Jadi reflection untuk ibu bapa ni, you give serious thought or consideration untuk anak-anak MBK ni. Kalau sebelum ini
cikgu kata, ibu bapa rasa contoh kalau anak yang kurang pendengaran, maka dia kata, dia tak bolehlah belajar bahasa isyarat ni, dia bagi dekat sekolah saja. Tapi saya rasa kali ini dengan adanya kehadiran COVID-19 ni, ibu bapa mungkin dapat ubah pemikiran, thought mereka bahawa inilah masanya untuk mereka sendiri memberi perhatian kepada anak-anak mereka. Tambahnya, guru dan ibu bapa saling melengkapi untuk memastikan potensi MBK terus berkembang ketika pandemik COVID-19. Sementara itu, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Selangor, Nur Hasnizam Parman pula berkata, murid berkeperluan khas perlu mengecapi pencapaian holistik, tidak semata-mata akademik, bahkan sukan, kokurikulum dan kejaya. Sebagai contoh, mereka mampu setanding yang lain seperti atlet catur Paralimpik Malaysia Siti Safura Jaafar yang pernah mewakili negara dalam acara catur fizikal wanita individu dan berpasukan di Sukan Paralimpik ASEAN Kuala Lumpur 2017. Beliau turut memiliki ijazah sarjana kimia tumbuhan di Universiti Putra Malaysia UPM dan kini menyambung pelajaran dalam bidang Doktor Falsafah PhD Bioinformatik di Universiti Perdana Serdang. Sebenarnya ramai lagi OKU di luar sana yang berjaya sebenarnya dalam bidang kurikulum, dalam bidang sukan, dalam bidang permainan. Jadi tahniah pada adik Siti Sapura dan saya harap adik-adik yang menonton video tadi jadikanlah kejayaan Siti Sapura sebagai motivasi pada you dan kepada ibu bapa juga yang menonton. Nah, nampak tak? Inilah buktinya apabila kita sebagai ibu bapa memberi sokongan padu kepada anak-anak, nampak potensi anak-anak, insya-Allah memang anak itu boleh berjaya. Penganjuran webinar titipan kasih buat insan istimewa ini disertai 15 sekolah dari seluruh negara. Selain Malaysia, ia turut diikuti oleh pelajar dari Brunei. Kadar vaksinasi bagi setiap 100 penduduk di Malaysia mencatat rekod apabila kini melepasi United Kingdom. Angka itu berdasarkan statistik purata 7 hari bagi setiap 100 populasi keseluruhan penduduk diterbitkan Our World in Data. Kejayaan itu dikongsi Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin menerusi Instastory beliau. Katanya, kadar vaksinasi negara kini melepasi United Kingdom ketika negara itu berada di kemuncak program inokulasi. 324,745 dos suntikan vaksin COVID-19 diberikan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan pemberian vaksin kini mencecah lebih 111 juta dos. 213,971 dos daripada jumlah semalam adalah dos pertama, manakala 110,774 dos kedua. Beberapa lokasi rekreasi di Terengganu kembali dibuka kepada orang ramai untuk melakukan aktiviti riadah seperti senaman, berjoging dan mendaki bukit. Antara lokasi yang menjadi tumpuan ialah di Bukit Besar di Kuala Terengganu yang sebelum ini terpaksa ditutup hampir 2 bulan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Rata-rata pengunjung yang ditemui berkata kelonggaran yang diberi kerajaan membolehkan mereka meneruskan gaya hidup sihat di luar. Setelah lama terkurung, mereka berasa kembali bertenaga setelah mendaki selain menikmati pemandangan dari puncak Bukit Besar di ketinggian 156 meter ini. Namun SOP ketika melakukan aktiviti riadah seperti penjarakan dan sentuhan fizikal tetap dipatuhi. Saya bersyukur sangat sebab lepas pada PKP tu kita dapat balik naik Bukit Besar untuk melakukan aktiviti. Yang selama ni ialah kita kena berkurung, duduk di rumah. So alhamdulillah naik balik. Rasa seronok dan lega lah sebab hiking ni is actually satu aktiviti yang saya suka jugalah. Setiap minggu memang saya akan naik Bukit Besar ni dan hampir 2 bulan tak dapat panjat dan teruja kot lah sebab terkurung lama kat rumah, bosan. Lepas tu boleh mari atas Bukit Besar ni rasa gembira lah. Semua aktiviti sukan dan rekreasi secara individu dan tidak bersentuhan fizikal dibenarkan di Terengganu setelah negeri itu beralih ke fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN sejak 5 Julai lalu.
lading tajam sebelah. Maksudnya, suka menerima pemberian tetapi tidak mahu membalas pemberian atau tidak mahu memberi. Pelbagai cara digunakan untuk melariskan jualan sepanjang fasa pertama Pelan Pemulihan Negara PPN ini. Ada yang sanggup membuat pelbagai gimmick dan pendekatan kreatif sebagai strategi menarik pelanggan. Seperti dua bersaudara dari Melaka ini yang tidak segan mengenakan kostum adiwira Spiderman untuk melariskan jualan teh ais di tepi jalan. Dengan gaya tersendiri, Muhammad Amirul Ashraf Muhammad Zubair, 28 tahun bersama sepupunya Muhammad Faris Johari, 27 tahun, menari di tepi Jalan Klebang, Tanjung Kling mengikut irama lagu yang dimainkan untuk memanggil pelanggan datang membeli teh ais di gerai mereka. Aksi itu dilakukan sejak bermula fasa pertama PPN awal bulan lalu. Usaha berkenaannya terberkesan kerana orang ramai sering berhenti untuk membeli teh ais mereka setiap hari. Untuk teruskan kelangsungan hidup, diorang memilih, berbincang dan memilih untuk menghasilkan parti teh ais ni dan juga memasarkan untuk kita teruskanlah kelangsungan hidup. Alternatif pula kita menggunakan strategi watak adiwira Spiderman sebagai daya tarikan kepada customer dan juga kanak-kanak lah. Menceritakan pengalamannya, anak kelahiran Sungai Udang ini mengakui terpaksa memikir kelainan untuk memastikan perniagaannya terus bertahan. Maka tercetus idea untuk memakai kostum Spiderman untuk menarik pelanggan. Setakat ini mereka berjaya menarik kira-kira 100 pelanggan sehari. Kedua-duanya berasa bertuah kerana mempunyai isteri yang sanggup membantu perniagaan minuman itu setiap hari. Apapun kualiti minuman yang disediakan tetap jadi keutamaan bagi menjaga kepuasan pelanggan. Sangat unik lah daripada tempat lain kan. Jadi dia berniaga macam ni, ada tarikan satu lagi. Siap ada barcode apa semua, jadi safe lah, aman. Drive-thru macam ni okey. Alhamdulillah kita tak bersentuhan semua. Supaya macam tu drive-thru, alhamdulillah. Air dia memang rasa padu, memang terbaik. Untuk kanak-kanak memang sesuai lah. Untuk orang dewasa pun sesuai, air yang memang sesuai. Lagi satu, kita boleh simpan dan kita boleh sejuk dan boleh minum lagi sekali. Apa yang penting, pelanggan dipastikan mematuhi SOP ketika singgah secara pandu lalu bermula jam 1 tengah hari hingga 7 malam. Penyanyi dan pemuzik pop etnik Alena Murang wajar berbangga apabila karyanya mendapat pengiktirafan 4 anugerah antarabangsa. Ia menerusi video muziknya Warrior Spirit yang diperkenalkan pada Mei lalu. Hanya syukur mampu diucapkan selepas segala penat lelah dan kerja keras bersama kru produksi selama hampir setahun terbayar dengan kejayaan diraih. Warrior Spirit yang mengetengahkan budaya etnik Borneo memenangi 2 trofi pada International Music Video Awards di United Kingdom baru-baru ini, iaitu Video Muzik Asia dan Pasifik terbaik serta anugerah khas untuk kostum terbaik. Menyusul kejayaan itu adalah anugerah khas juri di Anugerah Filem Los Angeles, Amerika Syarikat, video muzik terbaik di Anugerah Filem Antarabangsa Rom, Itali serta video muzik terbaik dan filem etnografik terbaik di Anugerah Filem Antarabangsa New York. Dalam temu bual dengan Berita Harian, Elina mengakui sangat berbangga apabila karyanya membuka mata penggiat seni luar negara. Malah selepas menonton Warrior Spirit, mereka mahu mengetahui lebih lanjut tentang Malaysia. Gadis berdarah Dayak dan Kelabit ini mendedahkan proses penghasilan video muzik mengambil masa lama disebabkan terikat dengan PKP. Penggambarannya dilakukan di Pulau Indah dan Kebun Durian di Kuala Kubu Baru, Selangor. Warrior Spirit adalah single daripada album terbaru Elina, Sky Songs, yang boleh didapati di semua platform digital utama. Kalaulah cukup tikar bantal, terasa kantuk tidakkan susah. Kalaulah hidup sabar tawakal, di mana hidup takkan gelisah.
Sukan. Lionel Messi menjulang trofi sini utama pertama bersama Argentina selepas jaringan Angel Di Maria membantu pasukannya menewaskan tuan rumah Brazil 1-0 di perlawanan akhir Copa America pagi tadi. Kemenangan di Stadium Maracana itu mengakhiri penantian 28 tahun Argentina untuk menjulang trofi kejuaraan utama. Bandaraya Rio de Janeiro menjadi tumpuan yang menemukan dua seteru Amerika Selatan iaitu Argentina dan Brazil di perlawanan akhir Copa America. Hantaran jauh Rodrigo de Paul berjaya mengatasi pertahanan tuan rumah minit ke-21 sebelum Angel Di Maria membuat lambungan menewaskan penjaga gol Ederson. Gol tunggal Di Maria itu menjadi pemisah kedua-dua pasukan membolehkan Argentina melengkapkan kempen dengan gelaran juara dan mengakhiri penantian 28 tahun negara itu untuk menjulang trofi utama. Lebih bermakna ia juga kejuaraan sulung utama ketua pasukan Messi di peringkat sini antarabangsa selepas memenangi pingat emas Sukan Olimpik 2008 dan Piala Dunia bawah 20 tahun pada 2005. Kekalahan 0-1 itu menamatkan rekod tanpa kalah Brazil sejak November 2019 selepas kali terakhir juga tewas kepada Argentina dalam perlawanan persahabatan antarabangsa di Arab Saudi. Neymar terus kemarau kejuaraan di pentas antarabangsa selepas gagal membantu Brazil mempertahankan kejuaraan 2 tahun lalu. Manakala La Albiceleste merangkul kejuaraan ke-15 mengulangi kejayaan 1993 di pentas sama ketika dua jaringan legenda mereka Gabriel Batistuta mengecewakan Mexico 2-1 di perlawanan akhir di Ecuador. Awal pagi nanti pula, gelaran Raja Bola Sepak Eropah menjadi taruhan di antara England dan Itali pada final Euro 2020 di Stadium Wembley, London. Itali lebih berpengalaman kerana sudah merangkul trofi Henry Deloney itu pada edisi 1968 dan memburu kejayaan kedua kali ini. Manakala England bersedia mengakhiri kemarau kejuaraan besar selepas kejayaan Piala Dunia 1966. Itali yang juga juara Eropah edisi 1968 ketika bergelar tuan rumah inginkan gelaran kedua selepas dua kali dikecewakan di perlawanan akhir tahun 2000 dan 2012. Sarà molto importante per me, rappresentiamo l'Italia e quindi spero di avere domani quelle soddisfazioni che non ho avuto da calciatore, nonostante abbia giocato in squadre nazionali fortissime. Motivasi tinggi pula menjadi bekalan England apabila turun di hadapan penyokong sendiri. Ianya perlawanan akhir pertama dilalui Three Lions yang kemarau kejuaraan utama selepas menjulang Piala Dunia 55 tahun dahulu. Lots of teams in finals end up underperforming and you don't have to find a level beyond where you've ever gone before. It's about hitting and doing what you're good at, transferring what you do every day on the training pitch into the match. 12 hari menjelang Sukan Olimpik Tokyo, cabaran kontingen negara terus bersemarak dengan pelancaran lagu tema Demi Malaysia nyanyian artis popular tanah air, Awi, Jacqueline Victor dan Naim Daniel. Sama-sama kita zahirkan sokongan tidak berbelah bahagi buat atlet negara. Saya Tarushdi Muhammad Nazri, salam hormat dan Assalamualaikum.